Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Apa khabar pagi anda? Sesasur dah pagi-pagi sesasur, Jess. Betul. Kenapa? Lapar dah ke? Tu macam biasalah, Jess. So kita hari tu bersiaran pada hari yang baru, permulaan minggu pertama hari yang baru, iaitu hari Isnin, di mana hari ini 20 September 2021 bersamaan dengan 12 Safar 1443 Hijriah, dan yang pastinya kita bersiaran secara langsung di TVS 122 Astro dan juga My TV. Juga kita bersiaran di mana, Jess? Kita akan bersiaran juga, kita bersiaran juga di Facebook TVS dan juga Facebook Sejahtera Asia. Dan nak tanya Wan Alif sikit lah, pagi ni ada susah bangun tak? Pagi biasalah, kalau hari Senin ni agak susah. Macam hari Ahad je saya rasa. Tapi pagi tadi kan sebab hujan, rasa nak tidur kan. Tapi apa pun kita kena jadikan hari ini hari yang produktif untuk kita. Dan juga antara tajuk-tajuk yang kita akan kupas pada pagi ini agak menarik, lebih-lebih lagi kepada perempuan yang minat handbag. Dan juga satu lagi, Wan Alif, apa antara tajuk kita pada hari ini? Okey, tajuk kita hari ini adalah edukasi pendidikan melalui inisiatif sekolah alternatif dan juga reka motif Borneo pada beg contemporary. Betul. Corak Borneo tu ditukar jadi apa kata orang beg ataupun keperluan bukan hanya wanita, lelaki pun guna juga. Tapi nak tahu lebih lanjut selepas ni, segalanya lepas ni, sebab pagi ni seperti biasalah kita nak nak positifkan minda kita agar pagi ni kita sentiasa berfikiran positif. Itu betul tak? Betul. Macam just bangun pagi, fikir apa first sekali? First sekali. Sekali tu first of course makan. Tapi apa pun bila masuk kerja kita fikir nak siapkan kerja cepat, lepas tu boleh balik relax sikit, lepas tu masukkan kerja balik the next day kan. Benda tu je yang kita buat, benda yang sama je. Tapi apa pun kita boleh tengok isu-isu semasa. Yang itu yang seronoknya. Betul, dan semestinya Sejahtera Asia ini akan ada kupasan dari sudut topik yang hangat ataupun isu-isu semasa. Juga kalau ikutkan kita memang ada sudut pendidikan juga kan. Tapi hari ini tak ada. Hari ini cikgu rehat dulu. Mungkin esok ada. Nanti apa-apa pun stay tune saja bersama kami di Sejahtera Asia. Okey, kita tak nak buang masa. Kita ke topik yang pertama pagi ini untuk cerahnya pagi ini, ceria pagi ini, freshnya pagi ini. Ya, macam baju Jess kan? Fresh. Betul. Saya tadi ingat saya berdamping dengan kerabat diraja. Kuning je nak tahu. Sebab kalau dekat warna bendera, warna kuning ni melambangkan kedaulatan. Raja perlembagaan. Ya, betul. Okey, kita bersama dengan tetamu kita, Nur Hidayah binti Muhammad Yunus yang dengannya berada di Tawau Sabah. Betul. Assalamualaikum Nur Hidayah. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai. Hai, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sekarang berada di mana ni? Di Tawau Sabah. Di Tawau Sabah. Ya. Di Tawau ya? Di Tawau Sabah. Pernah pergi Tawau tak? Boleh bakal kau. Itu je yang kau tahu kan, Wan Alif. Memanglah. Baik, pagi ni kita nak tanya Cik Nur Hidayah. Sebab dia merupakan guru sekolah alternatif Tawau ataupun sukarelawan Borneo Comrade. Jadi mungkin Cik Hidayah boleh ceritakan apa antara sedikit pengenalan mengenai Borneo Comrade, dan selain daripada sekolah alternatif ni, apa matlamat utama organisasi anda? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Borneo Comrade ni adalah hasil gabungan antara Kelab Sastra Mahasiswa Karma UMS yang berdaftar sepenuhnya di bawah Universiti Malaysia Sabah, bertujuan untuk melahirkan mahasiswa yang membangunkan seni-seni dan karya-karya kreatif. Manakala Suara Mahasiswa UMS pula merupakan sebuah gerakan yang bersifat politikal atau politik kampus, tapi tidak ditunjangi oleh mana-mana parti politik. Bagaimana kalau bercerita dari segi sejarahnya, bagaimana Borneo Comrade ni boleh terbentuk sebagai sebuah organisasi yang mandiri dan tidak didanai oleh mana-mana individu ataupun parti politik. Ahli kedua-dua organisasi tersebut tadi, iaitu Karma dan Suara Mahasiswa, berbincang dalam satu meja bulat, membulatkan keputusan untuk memecahkan tembok ataupun tahap universiti bahawa dan membuktikan bahawa mahasiswa ni boleh bergerak secara mandiri. Dan Borneo Comrade berjaya membuktikan dengan menyewa ruang pejabat atau rumah kolektif di luar universiti.
Okey, itu sedikit tentang sejarah asal ataupun pengenalan kepada Borneo Comrade. Selain daripada sekolah alternatif, Borneo Comrade adalah sebuah organisasi yang tidak hanya berfokus kepada pendidikan sahaja, tapi kita di Borneo Comrade percaya kepada falsafah pendidikan itu adalah sebuah alat pembebasan ataupun sebuah alat perubahan yang akan merubah atau menyelesaikan sesuatu permasalahan, baik permasalahan itu di akar ataupun di kita dibikin merupakan sebuah organisasi Borneo Comrade. Kita di Borneo Comrade merupakan sebuah organisasi yang pro kepada rakyat-rakyat kelas bawah dan rakyat-rakyat yang tertindas ataupun rakyat-rakyat yang tidak diberikan hak kesamarataan. Dia tidak kisahlah sama ada dia pendidikan, kesihatan, fasiliti atau kemudahan yang lain yang tidak dapat dinikmati. Ya, boleh ditafsirkan seperti Borneo Comrade ni sebagai wakil suara kepada mereka-mereka yang mungkin tidak tahu platform ataupun ruang untuk mereka mendapatkan informasi ataupun pertolongan dan sebagainya. Boleh kita lihat sebagai satu kepentingan jugalah Borneo Comrade di Sabah ni. Kalau di Sabah dia pejabat dia di mana ya? Kalau di Sabah di Kota Kinabalu ada satu pejabat dan rumah kolektif. Di Semporna pun ada pejabat rumah kolektif juga, ada juga sekolah. Di Tawau pun sama, ada rumah kolektif dan sekolah sekali. Dan Borneo Comrade tu Jess, dia kata orang menggunakan pendekatan pergi ke kampung juga. Pergi ke kampung, pergi ke sekitar Sabah dan cuba untuk membantu masyarakat yang terpinggir dan mengangkat serta memberi penekanan terhadap isu yang dihadapi dari peringkat umum. Sebab kita tahu kalau dah luar kawasan, luar pedalaman dan sebagainya agak susah. Lebih-lebih dalam rangkaian internet dan sebagainya untuk menyampaikan maklumat itu sendiri. Tetapi Nur Hidayah, berapa ramaikah kanak-kanak terpinggir yang berjaya didaftarkan di bawah sekolah alternatif ini, Nur Hidayah? Sepanjang penubuhan Borneo Comrade, sepanjang penubuhan sekolah alternatif, kita berjaya mendaftarkan seramai 150 orang untuk ketiga-tiga buah sekolah, iaitu di Semporna, Tawau dan Kota Kinabalu. 150 orang sahaja, namun masih terlalu banyak, beribu malah yang tidak dapat mendaftar, tapi kami di sekolah alternatif terpaksa menolaknya. Disebabkan mungkin kepadatan tempat, ruang yang tidak begitu kondusif ataupun kekurangan tenaga pengajar. Dan kita di sekolah alternatif sebenarnya sebelum menerima pelajar, kita akan menitik beratkan beberapa aspek utama. Sebagai contoh, seorang pelajar yang mahu mendaftar tapi dia punya adik-beradik sudah ada di sekolah kita, berdaftar bersama kita akan pertimbangkan. Sebab kita percaya satu atau dua orang adik-beradik yang telah berdaftar ni, dialah pula yang akan mengajarkan ilmu-ilmu, kemahiran-kemahiran yang dia belajar di sekolah untuk disampaikan kepada keluarganya di rumah. Dan kita percaya anak-anak inilah yang mungkin boleh membantu mereka, mungkin keluarga mereka mungkin sekadar menulis ABC, sekadar tahu tulis nombor 1 sampai 10 bagaimana turutannya. Kita percaya itu. Kita percaya kanak-kanak pula yang akan menjadi orang tengah ataupun sebagai pembebasan kadar buta huruf di kalangan keluarga atau rumahnya sendiri. Ya, dan itu yang kami percaya. Dan untuk pengetahuan semua juga, sekolah alternatif adalah projek pendidikan oleh Borneo Comrade bertujuan untuk membasmi masalah buta huruf dalam kalangan kanak-kanak terpinggir atau kanak-kanak tanpa kewarganegaraan yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan arus perdana. Jadi bermula dengan usaha gerakan mahasiswa UMS yang mula mengajar di tepi bangunan, kini sekolah alternatif berkembang dengan mempunyai guru tetap dari masyarakat setempat di Sabah yang ingin memberi sumbangan kepada masyarakat. Jadi saya nak tanya sikit ya Cik Hidayah, kalau untuk dari segi tenaga pengajar sendiri, apa antara kelayakan yang seharusnya para pengajar di Borneo Comrade, adakah mereka memerlukan CJSPM, diploma atau degree, ataupun ada tak latihan disediakan seperti institusi lain seperti di sekolah maktab perguruan macam tu? Ada tak? Setakat ini di sekolah alternatif kita tidak mementingkan tahap pendidikan seseorang. Yang penting kita meraih semua individu, kita meraih semua orang yang percaya dengan advokasi yang kita bawakan, percaya dengan
matlamat kita. Jadi kita tidak menetapkan standard bahawa kau graduan universiti, kau boleh bekerja bersama kami. Tidak. Selagi kau percaya dan setuju dengan gerakan kita, masuklah. Boleh bersama-sama dengan kami. Tidak ada standard perlu lulusan SPM, ijazah ataupun master sekalipun, tidak ada. Yang penting kita ada jiwa, kita tahu bahawa orang yang tertindas juga adalah manusia dan mereka punya hak yang sangat besar atas hak kesamarataan yang digaris utamakan dalam negara Malaysia. Ya, betul. Dan ilmu ni tidak kira latar belakang ataupun kata orang tadi situasi kalau kita nak mencurahkan, sebab nak menuntut ilmu dari buayan sehingga ke liang lahat. Betul tak? Ya, dan juga sekaligus sebenarnya organisasi seperti ini dapat membantu rakyat di penduduk Sabah sendiri untuk maju lebih maju lagi di masa akan datang. Tapi apapun, kita nak berehat sebentar, banyak lagi soalan yang kita nak ajukan kepada Cik Hidayah. Kita berehat sebentar hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia, dan kepada anda yang baru menonton, topik yang kita kupas pada hari ini adalah advokasi pendidikan melalui inisiatif sekolah alternatif, dan kita masih bersama dengan Cik Nur Hidayah di talian, iaitu merupakan guru sekolah alternatif Tawau ataupun sukarelawan Borneo Comrade, dan masih lagi di talian ya Cik Hidayah? Ya, saya. Masih lagi. Okey. Jadi Cik Hidayah, kita nak teruskan kepada persoalan. Selain daripada penguasaan cilik huruf dan matematik, apakah antara aspek yang lain menjadi fokus program sekolah alternatif ini, Cik Hidayah? Okey. Aspek lain yang menjadi fokus kepada kita di sekolah alternatif adalah kemahiran. Kemahiran baik dari segi kemahiran memasak, kemahiran melukis henna, menjahit, berkomunikasi, berteater dan menjadi guide bagi BK Travel. Dan dalam usaha, kita sebenarnya dalam usaha untuk mendidik komuniti, lagi-lagi komuniti yang kita masuki, komuniti perkampungan atas air, di mana kita berusaha untuk ke arah mengurangkan kebergantungan komuniti ini terhadap sistem yang sedia ada. Sebagai contoh, sebelum ini komuniti mungkin membeli sayur dengan penjajah-penjajah ataupun di pasar, tapi kita di sekolah alternatif berusaha menjalankan inisiatif iaitu kebun komuniti dan didanai oleh ada beberapa NGO yang terlibat dan percaya dengan kita. Sebagai contoh, tanam sayur tadi, kita mendidik komuniti memperkenalkan tanah yang sesuai, baja yang sesuai, racun yang sesuai, haiwan perosak, dan bagi komuniti itu tanam, jaga, tuai dan makan hasilnya serta berkongsi dengan komuniti di kampung itulah. Bila kita tengok dia seolah-olah komuniti yang hidup berkekeluargaan. Betul. Jadi instead of komuniti itu membeli sayur itu sendiri sebenarnya, Wan Alif. Jadi komuniti itu sendiri boleh dididik untuk menanam ataupun menghasilkan tanaman tu untuk dijadikan santapan buat keluarga. Ya, santapan dan juga sumber pendapatan, untuk sendiri. tambah sosioekonomi mereka sendiri. Dan yang paling penting benda ini kerana dia melibatkan kerjasama sebenarnya. Ya, seperti yang Cik Nur Hidayah cakap tadi, tidak melihat kepada pangkat ataupun darjat. Yang penting keikhlasan untuk berbakti, terutamanya kepada tanah air sendiri. Ya, saya rasa Wan Alif ni dah bersedia, Cik Hidayah, nak jadi sukarelawan di Borneo Comrade. Boleh ya? Boleh ya. Dan Cik Nur Hidayah, sebagai sebuah organisasi mandiri ataupun NGO, bagaimana Borneo Comrade ini memperoleh dana sebenarnya untuk menampung pelbagai keperluan, sebab kita tahu lebih-lebih zaman pandemik ini dan pastinya banyak yang terjejas dari sudut pendapatan dan sebagainya. Jadi bagaimana keperluan dari sudut sekolah pula? Adakah ianya ada alternatif ataupun bantuan daripada NGO lain ataupun pihak yang berkenaan, Cik Nur Hidayah? Okey, baik. Kita di sekolah alternatif mampu bergerak dan tumbuh bertahan sehingga sekarang adalah hasil daripada sokongan dan dokongan 100% rakyat Malaysia. Jika tidak, kita tidak akan mampu membuka ruang dan peluang untuk anak-anak ini bersekolah, dan ada NGO, individu-individu yang bermurah hati untuk berkongsi dan menjadi penyumbang terbesar, boleh saya katakan penyumbang terbesar untuk pembangunan sekolah alternatif, iaitu 3 buah sekolah alternatif yang kami gerakkan di negeri Sabah. Tapi
Borneo Comrade juga ada membukalah sedikit usaha kecil, usaha kecil untuk terus bertahan dengan cara kita membuka usaha-usaha kecil dengan cara mencetak baju secara DIY, kemudian dijual, menjahit tote bag, penjualan buku, merchandise, dan kita pernah pada zaman mahasiswa kita pernah ada khidmat catering yang boleh disewa untuk orang yang memerlukan. Itulah. Tapi dia banyak kelebihan sebenarnya organisasi ini, bukan Ada banyak setakat segi. mendidik, menabur bakti kepada anak bangsa, tetapi dalam masa yang sama menjana pendapatan organisasi dengan pelbagai sektor perniagaan yang boleh dilakukan. Sebab apa? Sebab bila saya percayalah pelaksanaan ini bila melibatkan satu komuniti yang tidak memikirkan penat lelah bekerjasama, ia membentuk satu hasil yang mungkin luar biasa boleh kita jangkakan. Betul tak Cik Nur Hidayah? Dan Cik Nur Hidayah, kanak-kanak ni Cik Nur Hidayah seperti biasa berhadapan dengan masalah akses terhadap pendidikan. Kadang-kadang ada yang nak dapatkan buku sekalipun agak susah kita rasa kalau di luar di pedalaman, di pedalaman. Dan sebanyak manakah jumlah inisiatif sekolah alternatif ini dapat membantu mereka Cik Nur Hidayah? Dan mungkin sebelum ni ada program-program susulan seperti sesi pendidikan bersama dengan anak-anak secara secara alam maya ataupun secara bersekemuka. Bermuka-muka pula bersekemuka. Cik Nur Hidayah, macam mana sebenarnya? Adakah inisiatif-inisiatif dalam membantu sekolah ini boleh diketengahkan ataupun ada cara tersendiri oleh Borneo Comrade ini? Ya, nak tahu adakah terjamin ke tidak sekiranya mereka di bawah program ini? Ya, betul. Baik, kita di sekolah alternatif memperkenalkan satu modul pendidikan, iaitu modul pendidikan improvisasi, di mana modul ini akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keperluan anak-anak ataupun komuniti di kampung tersebut. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, kemahiran memasak, menjahit, dan benda itu bergerak secara organik, bergerak secara langsung. Sepertinya di Sekolah Alternatif Sempurna, kita melakukan 2 sesi, di mana pagi dan petang. Pagi kita berfokus kepada akademik, petang pula mereka berfokus kepada kelas kemahiran. Begitupun di Tawau, kita bergerak secara langsung, kita terus memberi kepada anak-anak kemahiran yang kita percaya ia akan menjadi satu nilai tambah sekiranya mereka tamat daripada sekolah. Sebagai contoh, sebelum ini mereka mahu bercita-cita menjadi seorang doktor, seorang polis, guru, tapi mereka sedar realitinya mereka tidak punya dokumen, mereka tidak ada kerakyatan dan mereka tidak tahu sendiri sampai bila nasib mereka akan terbela. Jadi dengan kemahiran yang ada tadi itulah mungkin mereka berfikir, oh aku mahu kerja di restoran sebagai tukang cuci piring ataupun pelayan. Tapi dengan kemahiran yang kita ajarkan tadi, anak-anak ini sudah boleh ada satu nilai tambah sudah. Mereka boleh menjadi tukang masak, boleh jadi tukang buat air, boleh jadi juruang. Itulah. Dan program-program susulan yang lain dalam waktu pandemik ini kita berusaha dan berupaya untuk mengurangkan kelas bersemuka disebabkan oleh faktor kita pun cuba untuk menghormati, tapi kami mengambil inisiatif untuk menjalankan sahaja sebab kita tidak mahu anak-anak ini berada, sekolah adalah ruang yang selamat untuk anak-anak ini. Jadi kita tidak mahu anak-anak ini berada di ruang yang tidak selamat, iaitu di luar. Mungkin melihat komuniti bekerja yang tidak sepatutnya, buat aktiviti yang tidak sepatutnya, berjudi atau apa. Kita tidak mahu anak-anak terpengaruh dengan benda itu. Jadi kita mahu anak-anak ini sentiasa berada di ruang yang selamat. Itulah. Dan kalau pengajaran diteruskan, mungkin boleh diceritakan apa antara cara pengajaran yang diberikan kepada anak-anak di Borneo Comrade semasa berdepan dengan pandemik ini, dan mungkin kalau pembelajaran secara online dijalankan, adakah keberkesanannya di tahap yang memuaskan? Okey, bagi pembelajaran online saya rasa memang kita di sekolah alternatif memang tidak mampu untuk teruskan sebab anak-anak ini adalah anak-anak yang
dihimpit oleh kemiskinan, dihimpit oleh kesusahan hidup, dan tidak semua anak-anak ini mempunyai telefon, ataupun ibu bapa mereka sendiri pun tidak tahu cara untuk menggunakan telefon bimbit. Jadi keberkesanan untuk membuat sekolah dalam talian itu kami pernah cuba, guru-guru sekolah alternatif pernah cuba, namun kita tidak mahu membebankan pelajar kita dengan terpaksa memberi kredit untuk membeli data internet. Jadi kita ada guru yang tinggal di lapangan, menyiapkan tugasan, print out, kemudian beri kepada anak-anak. Anak-anak akan buat. Jadi kita akan kurangkan proses pembelajaran secara bersemuka lah. Ya, Lagi-lagi lebih lagi dalam ruang yang tertutup. Jadi anak-anak bebas untuk bergerak mana saja mereka mahu buat tugasan tersebut. Ya, kita ikut kesesuaian. Dan sekarang kita masih dalam era pandemik COVID-19 yang pastinya kekangan dari sudut pembelajaran secara bersemuka ini tidak lagi mungkin tidak patut diadakan dahulu. Mungkin kita tunggu kepada satu tahap yang boleh jaminan kesihatan itu boleh diberikan. Dan walaupun pendidikan ni bila kita lihat walau pelbagai halangan, ia tetap dan harus dilakukan. Okey, Cik Nur Hidayah, sebagai pengakhirannya, apakah pandangan dan juga perancangan Borneo Comrade untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memberi kesedaran terhadap isu dan juga mungkin boleh mendapatkan banyak lagi rakan kolaborasi untuk mengeratkan advokasi ini di peringkat yang lebih jauh, Cik Nur Hidayah? Okay. Baik, kita di Borneo Comrade sebenarnya belum ada usaha pemasaran yang secara besar-besaran, sama ada mengupah Instafamous, artis untuk mempromosikan atau bercakap tentang isu-isu anak-anak tanpa negara ini. Apa yang kita buat adalah kita bergerak secara organik menggunakan semua platform media sosial yang ada, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan apa yang diceritakan di laman media sosial Borneo Comrade itu adalah cerita yang tulen, cerita yang asli dan ditulis sendiri oleh guru-guru yang berada di lapangan. Jadi kita tidaklah mahu berselindung di sebalik romantisme, tipulah jika tidak ada cabaran bersama komuniti, bercabaran bersama anak-anak. Jadi masalah akar yang diceritakan di laman media sosial itu adalah masalah akar daripada segala masalah yang ada di bawah ini. Kan kita juga tidak ada mengupah orang untuk menulis copywriting, itu satu. Kedua, kita di Borneo Comrade berusaha untuk menghasilkan bahan-bahan kreatif, sama ada dari segi video, poster, posting atau hantaran yang berbentuk tulisan di setiap laman media sosial Borneo Comrade ataupun sekolah alternatif. Dan di belakang tabirnya pula ada seorang mahasiswa yang bergerak aktif. Dia seorang mahasiswa juga berkhidmat di sekolah alternatif Teluk Layan, dan dialah yang bertanggung jawab untuk merakam video-video YouTube, video-video TikTok, dan kita baru sahaja berkecimpung dalam usaha untuk mengaktifkan semula. Okey, bagi mencari ataupun melibatkan lagi banyak rakan kolaborasi, Borneo Comrade bergiat aktif ataupun terlibat aktif dalam forum-forum, dalam diskusi-diskusi. Sebagai contoh, seperti sekarang ini saya dijemput oleh Sejahtera TV Asia. Terima kasih. Ini adalah apa sahaja ruang yang ada, kita Borneo Comrade akan manfaatkan sepenuhnya. Manfaatkan semua platform media sosial sebagai wadah untuk memberikan kesedaran, untuk orang lebih tahu lagi ada anak-anak yang tercicir di Sabah terutamanya. Dan kita tidak menggunakan romantisme ataupun sentimen-sentimen kasih-kasihan semata-mata untuk memberitahu kerajaan ataupun orang ramai di luar sana bahawa ada anak-anak yang tercicir di Sabah, bukan sahaja tercicir dari segi aspek pendidikan, tapi mungkin tidak mampu mencapai akses kepada kesihatan, fasiliti yang lain, kemudahan-kemudahan lain yang dapat dinikmati oleh rakyat Malaysia yang biasanya. Ya, itu antara butiran dan juga perkongsian daripada Nur Hidayah binti Muhammad Yunus merupakan cikgu. Sebab itu saya suka cikgu ni bercakap. Dia bercakap senangnya. Tak boleh skrip. Tak boleh nak stop betul lah. Tapi perkongsian dan juga sangat-sangat informatif kepada semua, dan saya rasa perkara yang baik seperti ini juga Wan Alif harus digembar-gemborkan kepada semua ataupun dikongsikan. Dan gunalah platform media sosial ataupun title influencer itu sebaiknya.
Dan saya rasa perkara ini sangat-sangat membantu golongan-golongan yang sangat-sangat memerlukan. Lebih-lebih lagi mereka yang berada di luar bandar. Jadi kita nak ucapkan terima kasih pada Cik Hidayah kerana meluangkan masa, dan juga kalau ada masa yang akan datang, mungkin Cik Hidayah boleh datang ke Sejahtera Asia sendiri ya di Kuching. Ya, betul. InsyaAllah boleh tu. InsyaAllah. Ya, terima kasih banyak-banyak Cik Hidayah. Kita jumpa lagi. Terima kasih juga. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Baiklah, Wan Alif, seterusnya nanti kita akan kongsikan kepada semua mengenai isu-isu yang menarik yang kita nak Ya, betul. kupaskan. Dan paling penting pun, paling penting itu laporan harian. Betul, COVID-19. laporan harian, dan itu harus semua orang harus ambil tahu mengenai Walaupun laporan kita dah tersebut. berada dalam mungkin 2 tahun dah. Tetapi ia adalah penting untuk kita terus patuhi SOP agar kita boleh menang. Okey? Yep. Dan kita berehat seketika. Ya, kita Kembali berehat selepas ini tetap bersama kami minum kopi secawan dulu dalam Sejahtera Sejahtera Asia. Yep, selamat pagi kepada anda yang baru menonton dan buka TV, tonton Sejahtera Asia. Tadi kita dah kupas topik-topik yang menarik. Jangan bimbang kalau anda terlepas rancangan pagi tadi, anda boleh bersama kami tonton siaran ulangan di YouTube dan juga di Facebook Sejahtera Asia. Dan seterusnya Wan Ali, kita akan memberitahu ataupun berkongsi maklumat kepada semua bahawa ini adalah semua yang patut tahulah, yang umumnya kerajaan telah setuju laksana pemberian dos ketiga vaksin. Dos penggalak ya. Dos penggalak nama dia. Dos penggalak. Kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 dalam usaha meningkatkan perlindungan kepada golongan rentan daripada risiko jangkitan wabak tersebut. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, keutamaan itu diberikan tertumpu kepada kumpulan yang berisiko tinggi terlebih dahulu seperti anggota Barisan Hadapan Kesihatan dan pesakit kurang daya tahan imun. Selain itu, keutamaan juga nanti Wan Alif akan diberikan kepada golongan warga tua dengan komorbiditi serta individu yang tinggal ataupun bekerja di pusat jagaan jangka panjang, dan kesemuanya akan dilaksanakan apabila liputan imunisasi populasi dewasa di seluruh negara melebihi 80%. Dan saya kira ini sememangnya wajar ya Wan Alif, sebab untuk vaksin kedua-dua dos pun sebenarnya imuniti kita agak lemah dah kerana vaksin ini telah diberikan lama dahulu. Dan juga Sarawak berharap suntikan dos penggalak COVID-19 dapat dimulakan dalam masa terdekat dengan keutamaan diberikan kepada petugas Barisan Hadapan seperti yang telah dimaklumkan oleh Perdana Menteri kita. Dan kita berharap ya progres begini akan berjalan dengan lancar seperti pemberian dos-dos vaksin sebelum ini. Ini kerana Wan Alif, kita bimbang kerana kenapa kita perlukan dos penggalak ini disebabkan keberkesanan vaksin semakin berkurang dalam jangka waktu tertentu. Dan juga dimaklumkan varian Delta adalah penyumbang peningkatan kes yang tinggi di Sarawak. Dan Delta juga merupakan satu varian yang dominan berada di negeri Sarawak ni. Jadi kita jangan ambil langkah mudah, kita jangan terlalu selesa kerana varian-varian mungkin lepas ni kita tak tahu apa lagi varian yang akan wujud. Apa-apa pun kita kena terima dan juga kita kena hadapi walaupun ada vaksin yang ketiga. Bak kata dalam cerita Tan Sri P. Ramlee, aku ingatkan aku ingatkan 2, rupanya 3. Itu awak lawan Alif. Okey, seterusnya bercakap mengenai vaksin, KKM telah selesaikan masalah tiada sijil vaksin. Banyak isu mengenai problem akses. Ada Wan Alif. Saya kenal orang-orang yang terdekat di sekeliling saya. Mereka pun ada isu yang sama. Tak keluar sijil vaksin dalam handphone. Sebab apa? Ini nak cerita sikit. Kementerian Kesihatan KKM berjaya menyelesaikan lebih 500,000 masalah ketiadaan paparan sijil vaksin digital dalam aplikasi MySejahtera dalam tempoh seminggu ini. Menterinya, Kari Jamaluddin Abu Bakar berkata pihaknya mengambil maklum aduan individu yang tidak menerima sijil berkenaan di aplikasi MySejahtera selepas menerima vaksinasi dos pertama ataupun dos kedua. Dan pihaknya telah mengenal pasti beberapa punca dan KKM akan terus mengemas kini maklumat penerima vaksin. Dan puncanya tadi Wan Alif adalah tidak mengesahkan nombor kad pengenalan di dalam akaun mereka ataupun terdapat pengguna yang mempunyai lebih daripada satu akaun MySejahtera Wan Alif. Ini merupakan salah sendiri sebenarnya. Betul tak Jess?
Mungkin orang terlupa ataupun atas kesibukan. Mungkin ada penambahbaikan dari sudut MySejahtera nanti. Mungkin akan boleh hantar notification call. Tapi tak siap saya memang ada call. Rasa dia tak jawab kot. Tapi Wan Alif, sebab ada yang bimbang tak dapat masuk mall, tak dapat pergi shopping sebab tak ada paparan sijil vaksinasi tu kan. Tapi mereka boleh menggunakan kad vaksinasi fizikal. Masa kita pergi vaksin tu, ada tak kad tu dia bagi? Putih kecil tu. Betul. Yang tu kita boleh gunakan untuk masuk mall. Bagi tahu, ni kad vaksin saya dah vaksin. Yang tu adalah syarat wajib untuk masuk. Dan tapi yang bestnya, berita baik di Sarawak hari ini, boleh dine-in dah. Dah boleh dine-in dah. Lepas ni Wan Alif Zon belanja. selatan lah, zon selatan. Zon lain dah boleh dine-in lama. Okey, bila kita bercakap tentang sijil digital ni, ada juga yang mengambil kesempatan, Jess, dengan memalsukan sijil digital vaksin yang pastinya akan berhadapan dengan tindakan undang-undang. Menteri Kesihatan Khairul Jamaluddin Abu Bakar mengesahkan bahawa pihaknya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap individu yang terlibat dalam sindiket pemalsuan sijil digital vaksin. Beliau menyifatkan perbuatan keji itu tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan kesan kepada keuntungan kepada negara, dan tindakan itu adalah satu cubaan untuk menggagalkan usaha kerajaan memulihkan negara daripada wabak COVID-19. Ada juga yang nak buat palsu ni kan. Ada buat palsu. Itulah orang suruh vaksin tak nak vaksin. Nak copyright pula. Nak copyright. Lepas tu dia boleh edit, dia boleh letak dalam telefon, dia tunjuk-tunjuk macam tu. Itulah gunanya tadi saya rasa sedikit setuju kalau kad secara fizikal tadi, kad vaksinasi fizikal yang kita gunakan yang original tu, kita tunjuk je bawa masuk mall. Tu lagi selamat saya rasa daripada kita guna digital. Kalau dapat tu laminate dululah. Nanti 10 kali keluar hancur pula kat tu. Seterusnya Wan Alif, seperti biasa mengenai perincian COVID-19 di Malaysia dan juga di Sarawak. Wan Alif teruskan dahulu. Okey, di Malaysia untuk situasi terkini COVID-19 di Malaysia setakat semalam 19 September 2021 sebanyak 14,945 kes baru direkodkan. Dengan perkembangan terbaru ini, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 meningkat kepada 2,097,830 kes. Jumlah kes di ICU pula kekal meningkat kepada 1,194 dan 665 daripadanya masih memerlukan bantuan alat pernafasan. Juga semalam 23,469 merupakan jumlah kumulatif kes sembuh di seluruh negara. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan 1,863,922. Sementara itu, menurut data covidnow.moh.gov.my, setakat semalam mengesahkan 324 kes kematian baru dicatatkan disebabkan jangkitan COVID-19 ini. Ia membawa kepada jumlah keseluruhan kematian disebabkan COVID ataupun jangkitan COVID-19 ini iaitu meningkat kepada 23,067 orang. Dan sebahagian besar kes dicatatkan semalam iaitu dari kategori 1 dan juga kategori 2, iaitu mereka yang bergejala dan bergejala ringan 98.4%, manakala selebihnya 1.6% adalah daripada pesakit kategori 3, 4 dan juga 5. Dan besar harapan kita, Jess, agar segala usaha daripada mereka Barisan Hadapan ini dapat membantu, dan juga bukan kita berharap 100% dengan Barisan Hadapan. Kita juga memainkan peranan agar kita mampu melandaikan COVID-19. Dan di Sarawak bagaimana pula? Sarawak catat kematian tertinggi semalam, Wan Alif. Sebanyak 20 kematian akibat COVID-19 dilaporkan di Sarawak semalam, menjadikan keseluruhan korban wabak itu kini seramai 689 orang. Dan juga jumlah itu adalah yang tertinggi sejak kematian pertama direkodkan di Sarawak pada 17 Mac 2020. Dan Sibu mencatatkan kematian tertinggi membabitkan 4 mangsa diikuti Serian 3, masing-masing 2 kes di Lubuk Antu, Miri, Sri Aman serta masing-masing seorang di Bauk, Selangau, Kuching, Matu, Beluru, Bintulu dan Kenowi. Daripada jumlah itu, 12 orang adalah lelaki manakala 8 lagi wanita yang semuanya berumur antara 45 hingga 97 tahun. Semua mangsa yang meninggal dunia itu, Wan Alif, mempunyai rekod komorbid seperti penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, dislipidemia, paru-paru obstruktif dan gout. Sementara itu, jumlah jangkitan di Sarawak melebihi 2,000 kes apabila 2,707 kes dilaporkan semalam, dengan Kuching mencatatkan kes yang tertinggi iaitu sebanyak 697 kes, Bintulu 355, Sibu pula di 333, Miri 228 serta Samarahan 165.
Jadi itu adalah sedikit perincian Betul. di Sarawak. Namun apapun, walaupun kita nak berdepan dengan ataupun nak hidup di fasa endemik ni Walaidi, SOP tu memang perkara yang harus wajib harus dan tak diamalkan. tinggal. Kira Yang harus macam benda tu diamalkan. dah jadi dah sinonim dalam kehidupan Betul, kita. betul. Dan sebelum tu saya nak menyapa komen-komen daripada mereka yang menghantar komen di Facebook Rasmi TVS melalui siaran langsung Sejahtera Asia pada pagi ini, iaitu daripada Eric Chai. Good morning, dia cakap tolong ambil vaksin untuk kesejahteraan semua rakyat Malaysia. Betul apa yang dikatakan oleh Eric Chai, kerana vaksin tu setidak-tidaknya akan membantu kita untuk mengenal pasti gejala-gejala yang dibawakan oleh virus ini, dan pastinya jangan jadi anti vaksin. Itu yang Jangan. Okey, kita berehat sebentar. Nanti kita ada seorang lagi tetamu yang akan berkongsi mengenai topik adalah mengenai rekaan motif Borneo pada beg kontemporari. Perempuan mesti suka. Jadi kita berehat sebentar hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Dan terima kasih kerana tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Yang pastinya kita berada di penghujung rancangan, tetapi blok akhir lah kiranya. Tapi kita masih banyak lagi informasi dan juga apa yang kata orang tadi, wadah yang nak kita sampaikan kepada mereka di luar sana. Dan pastinya terima kasih sekali lagi kepada semua penonton yang menonton Sejahtera Asia di mana saja anda berada, sama ada melalui platform TV, Facebook dan juga apa sahaja di mana saja. Dan Jess, siapa pula dengan kita pada hari ini dengan cerita pasal beg-beg ni? Suka sangat Jess ni. Of course lah. Topik kita pada hari ini adalah rekaan motif Borneo pada beg kontemporari, which bukan sahaja tarian kontemporari. Pakaian kontemporari, beg pun boleh dibuat kontemporari, Wan Alif. Dan untuk beg kontemporari ni, motif tradisional telah digunakan. Jadi tanpa membuang masa, sebab kita ada tetamu yang menunggu kita di talian, kita menjemput Cik Doria Beragai Martin, pengasas Borneo Design Jita Bag. Selamat pagi. Selamat pagi. Cantik. Cantik, amboi. Oh, biasalah. Ingat nak cakap cantik Borneo orang tadi. Nak tengok aksesoris. Ni cover line lah ni. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. Khabar baik. Seperti yang Cik Doria pakai kan, motif tu motif apa? Sarawak ke apa tu? Macam mana? Ya, motif Sarawak. Yang ni kawan saya yang buat. Wow. Sendiri buat? Dari Sabah. Kawan saya yang buat. Wah. Sebagai hadiah. Bestnya.
Lepas tu bolehlah kirim dekat Jess nanti ya, dekat sini, Cik Doria. Terima kasih. Mungkin boleh Puan Doria ceritakan apakah titik permulaan perniagaan Borneo Design Jita Bag ini? Bagaimana boleh terfikir pula untuk menggunakan motif tikar tradisi masyarakat Iban untuk rekaan beg kontemporari anda? Okey, baik. Terdahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak TBS yang telah menjemput saya. Ini adalah kedua kalinya saya dijemput ke rancangan TBS dan yang pertama hari itu iaitu di Panggau Kitai. Dan titik permulaan perniagaan saya. Ia bermula semenjak saya menjadi seorang ejen tahun lalu di mana saya ejen menjual jute bag yang kita boleh personalize jute bag tersebut dengan nama sahaja. Okey, dalam pada yang sama saya dihubungi oleh pelanggan yang bernama Sabrina dari Sri Aman. Dia juga merupakan penjual belanyat. Okey, bagi yang tak tahu belanyat ni macam mana, belanyat ni dibuat daripada rotan dan ia merupakan khas tangan etnik orang Ulu. Saya tunjukkan ya. Oh, yang tu Cantik. etnik orang Ulu. Craft tangan. Wow, cantik. Ya, dapat. Okey. Itu one and only ke? Limited edition ke, Cik Doria? Ya, sebab kita bila design dan dia akan buatkan nak shift ke apa tu boleh. Jadi bermula daripada situ dia beritahu saya kenapa tak you buat Borneo jute bag. You buat kelainan. Dan saya mula berfikir kalau belanyat ni dia ada keistimewaan dia sendiri. Jadi saya membuat kelainan dengan jute bag yang boleh letak nama sekali dengan Borneo design. Seperti ini yang kita boleh buat. Wow. Cantik, menarik. Ya, dia ada nama. Sebab Ini Ada nama. sebab Wan Alif, kalau yang Jess nampakkan yang dijual dekat market-market dia tak ada design contemporary mengenai tradisional tu. Yang ada plain saja tapi ada nama. Tapi yang ini tadi dia gunakan motif tradisional. Sarawak itu sendiri. Betul, motif Sarawak. Tadi ada dia tunjukkan juga design untuk daripada orang Ulu sendiri. Cantiknya Tapi Wan Alif. bila dilihat pengalihan motif ini kepada kontemporari seperti beg dan sebagainya, ia menonjolkan keistimewaan hasil ataupun adat budaya yang berada di Sarawak yang pastinya setiap etnik ada corak-corak yang tersendiri, betul tak? Dan selepas ini kita akan bercakap lebih lanjut, kita berehat seketika. Puan Doria, kita relax dulu, kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Baik, kita terus sahaja kepada tetamu kita, Cik Doria Bragan Martin, merupakan pengasas Borneo Design Jute Bag. Jadi, Cik Doria ada di talian ya, nak tanya, mungkin boleh diceritakan berapa lama masa yang diambil untuk menghasilkan satu beg? Satu beg, okey. Dalam satu hari dengan 2 set mesin yang kita gunakan, dalam satu hari kita boleh siapkan 30 unit beg saja. Kerana proses cut dengan print yang mengambil masa. Dan juga selain daripada beg, ada tak produk lain yang turut menggunakan motif yang sama? Ada guna produk lain tak apa yang dikeluarkan sebagai contoh? Kita baru sahaja launch pada 16 hari bulan September, hari itu sempena Hari Malaysia. Kita menjual t-shirt Borneo. Design yang sama kita gunakan, tetapi kali ini kita buat di baju pula. Di baju, di beg dan macam lagi aksesori. Mas pun ada sebenarnya, Wan Alif. Mas pun ada. Wah, menarik. Dan Puan Doria, semestinya produk-produk yang menarik seperti ini ataupun hasil tangan yang sangat indah ini yang mengangkat elemen ataupun corak etnik Sarawak ini, siapakah dan pelanggan utama? Mesti ada, kata orang asyik dia pelanggan je. Tetap. Pelanggan tetap dia yang Pelanggan beli. tetap. Pelanggan, kebanyakan pelanggan kami dari Sarawak sendiri dan Sarawak dan Sabah terutamanya.
dari Semenanjung juga ada dan saya telah menerima beberapa tempahan dari Singapura dan baru-baru ini juga kita ada menerima tempahan dari Qatar. Wow, Qatar jauh. Jauh tu Qatar. Jadi bila tempahan dibuat dari Qatar, dibuat khas daripada tempahan di Qatar, corak mana yang selalu mendapat sambutan ni, Puan Doria? Ya, corak orang Ulu ke, corak orang Iban ke, macam mana? Okey, kalau sebab kita ada design kita, yang design kita ni baru lagi. Kalau dulu dari mula-mula design orang Ulu yang menjadi banyak mendapat sambutan. Kita panggilkan iaitu design B. Dan sekarang design yang laris adalah design tika kita. Design tersendirilah. Maksudnya Jess, cantik Jess. Kalau Jess diberi peluang untuk dapatkan koleksi-koleksi beg ni, corak apa yang Jess nak? Tadi saya nampak corak ulu yang cantik. Jadi saya nak request lah Cik Doria, mungkin boleh buat corak ulu warna merah. Demand pula. Mungkin Cik Doria boleh kongsikan apakah differentiator utama perniagaan anda jika dibandingkan dengan rekaan-rekaan beg yang lain yang terdapat di pasaran. Sebab ramai juga yang menceburi bisnes yang sama sebenarnya. Ya. Okey, saya tak dapat nafikan yang kami juga menerima saingan daripada peniaga yang membuat beg Borneo juga. Tapi perbezaan beg kami dengan beg yang lain iaitu kita boleh letak nama di beg dan kita ada sebanyak 10 koleksi desain yang kita ada untuk pelanggan pilih. Selain daripada desain, ada 7 jenis tulisan dan 5 jenis warna yang pelanggan kita boleh pilih. Jadi dia banyak variasi. Ada juga pelanggan yang nak beg ni tetapi dia tak nak nama. Kita juga ada design yang plain Borneo. Maksudnya boleh custom made. Boleh custom made lah. Tak adalah nak tempah yang sedia ada je kan. Tak ada yang order yang sedia ada je. Boleh letak Sejahtera Asia nanti. Ya, boleh. Terima kasih ya Cik Doria kerana sudi meluangkan masa. Banyak informasi yang kami dapatkan daripada anda. Tapi sebenarnya masa tak cukup hari. Ya, tapi tak apa. Kita boleh je dapatkan kata orang tu, info lanjut. Mungkin di laman sosial Puan Doria sendiri ataupun page tertentu untuk dapatkan info dan juga tentang macam mana nak order beg ni dan sebagainya. Betul tak? Terima kasih kepada Puan Doria atas perkongsian yang sangat menarik pada pagi ini daripada Sejahtera Asia. Tiada lain, tiada bukan, hanyalah untuk menyampaikan info. Ya, jangan lupa beg saya ya Cik Doria. Terima kasih. Okey, sebelum mengakhiri Sejahtera Asia kita pada pagi ini, Jess, seperti biasa saya akan nak berpantun lah. Lama tak dengar Abang Alif berpantun. Jalan-jalan ke pantai Serabang. Orangnya ramah, cantik rupawan. Cukup di sini kita semua bersembang. Sejahtera Asia, ucap salam dari Jess dan Wan. Best juga ada nama ya. Baiklah, terima kasih semua kepada anda yang menonton. Jangan lupa esok hari dan hari yang seterusnya janji anda harus ditepati. Betul, tetapkan kesetiaan anda bersama kami di Sejahtera Asia. Dan hari ini Zon Selatan jangan lupa kita dah boleh dine in. Jangan lupa SOP. Terima kasih semua daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye.